Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 23 September 2021 boleh dikatakan hari ini dalam sejarah. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Ar-Rahiq Al-Makhtum bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala Quba. Nabi kita berhijrah bila? Pada 27 Safar tahun 14 kenabian bersama dengan tahun 1 Hijrah. Berbetulan dengan 12 ataupun 13 September tahun 622. Dia sampai di Quba pada 23 September tahun 622. Tuan-tuan tanda bersama dengan 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijrah ataupun 14 tahun kenabian. Kita kena ingatlah sejarah-sejarah yang besar ni, tarikh-tarikh yang besar dalam kaedah dia, dalam bahasa yang digunakan oleh hari ini dalam sejarah. Kita boleh itu dah maklumat daripada kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kaitan dia dengan hari Isnin, dengan Rabiul Awal tu banyak. Maknanya kalau kata Nabi kita 12 Rabiul Awal, betul, sampai ke Madinah Munawwar. Ini sampai di Quba baru ni. 4 hari lagi kita istihar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk Madinah pula, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, itu dari sudut fakta ataupun sejarah hari ini dalam sejarah. Adapun hari ini pengajian kita, tuan-tuan tengok balik kepada tafsir kita, Tafsirul Quranul Karim, Surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut, surah yang ke-29, juzuk yang ke-20. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita bermula ayat 16. Contoh yang kedua dari kisah Nabi-Nabi yang disebut dalam surah Al-Ankabut ini. Tuan-tuan tandalah, surah kisah Nabi Ibrahim. Semalam kita dah bincang, kita dah dengar kisah ayat 14 dengan 15, iaitulah kisah Nabi Nuh AS. Untuk ayat ini, untuk surah ini, Allah sebut 2 ayat sahaja. Nabi Nuh dihantar kepada kaumnya, tempoh dia 1000 tahun kurang 50. Kemudian mereka tak dengar kata, mereka lawan Nabi Nuh. Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas mereka dengan taufan. Mana taufan dengan tufan, maknanya banjir besar yang menenggelamkan semua orang-orang kafir yang ada pada saat itu. Yang selamatnya siapa? Nabi Nuh AS sahaja yang selamat dengan orang-orang yang beriman, dan juga hayawan-hayawan yang telah dipunggah sebagai benih. Benih baka, kata orang, yang tinggal, yang diletakkan di atas bahtera. Maka dinukilkan daripada seorang imam salaf, iaitulah Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu,
yang membuat bandingan as-sunnatu kasafinati Nuh. Sunnah Nabi SAW, ajaran Nabi ini seperti bahtera Nabi Nuh. Man rakibaha najah, siapa dia naik bahtera ini selamat, siapa tak naik gharq, tenggelam. Allah, bandingan yang cukup mantap. Artinya kalau kamu nak selamat hidup atas dunia ini, nak selamat sampai ke akhirat, berpeganglah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Al hadis. Siapa tak nak selamat, pergi carilah benda pelik-pelik, cerita-cerita yang ajaib, dijadikan sandaran, dijadikan hujah. Bahkan orang yang bawa cerita pelik, orang yang bawa cerita kadang-kadang bukan pelik, mengarut, ditabalkan, inilah tokoh pejuang Ahlus Sunnah dan sebagainya. Kita mengatakan kecelaruan apa yang melanda pemikiran umat ini apabila kita jauh daripada bahtera penyelamat, iaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan para pelajar sekalian, sambungan ayat kita pada hari kali ini ayat 16. Untuk pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok muka surat 850. 850. Ini Jawi punya. Yang lain-lain tengok nombor ayat. Ayat 16 suratul Ankabut, surah yang ke-29. InsyaAllah kita akan baca sehingga ayat 23. 16 hingga 23. Tajuk kita ini, Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya dan membawa 3 dalil. 3 dalil tentang wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala, tentang risalah, dia juga tentang al-ba'ts wan nusyur, dibangkit semula dan dikumpulkan di mahsyar. Baik para pelajar sekalian, seperti biasa kita baca dulu 3 ayat, kemudian kita pergi kepada tafsirannya insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Balik semula kita kepada terjemahan ayat yang ke-16. Wa idh qala Ibrahim, terbalik. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi. Dia ayat ni dua. Ada kalanya wa idh qala dulu. Yang ini Ibrahim dulu. Itu gaya uslubul Quran yang kita kena belajar bagaimana susunan ayat itu. Allahu Akbar. Itu dia panggil i'jazul Quran. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquh. Dan sebutkanlah, ay wazkur, ingatlah
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata ia kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Apa dia kata? U'budullaha wattaquh. Sembahlah kamu akan Allah dan bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Wattaqu dengan mana bertakwa ataupun takutlah kamu kepada Allah. Ayat ini kenapa? Cuba tengok kita main ilmu kenapa sedikit. Ilmu kenapa ni kalau boleh jawab menarik, kalau tak boleh jawab pun kita kata Allahu a'lam. Setelah Allah Ta'ala menyebut tentang ujian, tribulasi, mihnah yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pejuang-pejuang Islam, maka dibawanya Nabi Nuh sebagai contoh yang pertama dari sudut masa tempoh lama perjuangan. Mana kalau kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru 10 tahun, sabarlah, itu baru satu juzuk yang kecil nak bandingkan Nabi Nuh 1000 tahun. Illa 50 kecuali 50. Baik, selesai Nabi Nuh. Hari ini Nabi Ibrahim. Kenapa pula disebut Nabi Ibrahim? Ini jawab ilmu kenapa ni menarik, tuan-tuan dan puan-puan, sudah pastinya menarik. Kalau boleh jawab. Jawapannya, lamma kana bala'u Ibrahim, Nabi Ibrahim juga termasuk di kalangan ulul azmi minar rusul. Dia panggil ulul azmi, makna rasul-rasul yang mempunyai kekuatan pertembungan dengan kaum dia yang mantap, yang kuat. Bala dia juga besar. Bala Ibrahim aziman fi nar. Dia telah dicampak, dilontar, orang kata ditohuk dalam api. Wa ikhraj min biladihi, dia juga telah dihalau keluar daripada negeri dia. Setelah dia berlawan dengan ayah dia, tokeh berhala, maka itu yang contoh ni makna contoh kuat. Sebab tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW sekejap lagi, tadi kita dah sebut tarikh dia, bila akhir Safar, tahun yang ke-14, mana tahun yang kenabian yang ke-14, Nabi SAW telah diputuskan oleh Quraisy mesti ditangkap atau dibunuh. Keluarlah Rasulullah SAW pada 12 atau 13 September 622 dan sampai di Quba 23 September. Maknanya dia panggil secara kebetulan je. Ilmu kebetulan ni, ini yang orang duk main satu ilmu tala-tala ni. Ni jangan main. Dia garpu tala. Jangan main benda lah gitu. Kebetulan hari ni kita kata apa kita kata? Hari ni 23 September. Tuan-tuan tengok ayat yang kita nak baca hari ni sampai ayat berapa? Sampai ayat 23. Allah. Hari ni berapa Safar? Tuan-tuan tengok. Saya nak ajar ilmu, jangan duk percaya sangat. 16 Safar. Ayat yang kita mula, ayat 16. Jadi kalau main tala macam ni, memang tala lah. Tala ni orang Kelantan kata banyak terganggu dari sudut perjalanan. Percaya ni. Kalau boleh ke geng-geng tala ni, dia kata kemah molek hari ni. Ayat 16, ayat 23. Tarikh kita 16 Safar, 23 September. Kena molek. Siapa pula dengan tarikh Nabi SAW tiba di Quba. Mana tarikh tu bertindan-tindan. Kebetulan semua ni tuan-tuan. Saya pun tak sangka pula nak timbul tarikh macam ni. Jadi saya bawa ni, jangan kata, ustaz main tarikh juga. Lah. Nak cerita bahawa benda macam ni jangan dijadikan hujah. Bukan hujah. Sehingga kita, saya dah buka Quran. Hari tarikh ni betul, gini-gini, kita kena buat sesuatu. Kita kata, la ya akhi.
sekadar mengingati tarikh, mengingati perjuangan Nabi SAW bahawa baginda akan keluar daripada Mekah. Tadi dalam akhir ayat yang lepas, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Allah yang bagi kepada kamu Quran, dengan sebab Quran kamu akan dihalau keluar dari Mekah, laradduka ila ma'ad, akan hantar balik kamu ke Mekah. Hanya berapa tarikh? Nabi kita keluar tahun yang ke-8, inna fatahna laka fatham mubina. 7 tahun setengah je tuan-tuan. Bukan lama. Nak banding dengan Nabi Nuh, alfasanatin illa khamsina aman. Cerita Nabi Ibrahim, dia panggil Zu Syujun, yang banyak dia punya penentangan. Berlawan dengan kaum sendiri, terpaksa tinggal negara Babylon, berhijrah ke Syam, semata-mata nak membawa diri, menyelamatkan diri daripada syirik. Daripada Syam pergi ke Mesir, ditangkap oleh kerajaan Mesir, dan yang ikut dia tak ramai. Pada peringkat awalnya siapa? Anak saudara dia, Nabi Lut. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW juga keluar, hanya diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, teman setia, dan juga Amir bin Fuhairah, dan pemandu yang bukan Islam, Abdullah bin Uraiqid. Sejarah berulang. Sejarah dia panggil berulang, dan inilah dia panggil ilmu fiqhus sirah. Kita dalam kita belajar sirah ni ada dua. Satu dia panggil fiqh sirah. Satu lagi sirah, sejarah yang berlaku. Yang kedua yang besar lagi, kita kena korek fiqhus sirah, di sebalik peristiwa yang berlaku itu. Apa fiqh yang kita dapat? Apa pengajaran yang boleh kita kutip? Apa iktibar yang boleh kita ambil? Allah. Baiklah. Cerita Nabi Ibrahim sudah panjang, kita dah bincang banyak kali dalam surah yang lain. Cuma dalam ini yang kita nak ambilnya beberapa ibrah pengajaran. Nabi Ibrahim, ketika dia berkata kepada kaumnya, u'budullaha wahdahu, sembahlah Allah Ta'ala yang Maha Esa, takutlah kamu daripada kemurkaan, kemarahan Allah Azza wa Jalla. Macam mana kita nak takut? Dengan melakukan ketaatan dan menjauhi segala larangan. Itu mana takut? Bukan menggigil atas rumah. Kenapa menggigil tu? Takut ke Tuhan. Orang ni kena bawa ke hospital jiwa macam ni. Kata di para ulama, kata-kata ni tuan-tuan tulis. Kata-kata menarik ni. Apa dia kata? Takut kepada Allah, kita berlari kepadanya. Takut kepada makhluk, kita lari darinya. Darinya ke daripadanya. Tengok bahasa. Takut pada Allah, mana kita berlari. Kenapa kamu cepat nak pergi masjid? Kenapa kamu nampak macam kesibukan dengan baca Quran, dengan zikir, dengan... Aku takut pada Allah. Mana? Takut Allah Ta'ala, kita pergi pada Allah. Takut pada makhluk, kita lari. Kenapa lari tu? Ada harimau, ada serigala, ada macam-macam ada. Itu perbezaan dua takut. Allahu Akbar. Jadi kita sekarang ini takut kepada Allah dengan melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan. Setakat mana yang kita mampu, kita kena buat. Baik para pelajar, kena tengok ayat. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu jika kamu tahu membezakan yang baik dari yang buruk. Mana kalau kita ni beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah Allah Ta'ala yang esa dan bertakwa kepadanya adalah sebaik-baik kehidupan di atas dunia ini dan juga kehidupan abadi di akhirat esok. Kalau kamu tahu. Tapi kalau kamu tak tahu, duduk syirik situlah, duduk maksiat situlah, sebab tak tahu apa. Sama ada tak tahu sebagaimana orang kafir tak tahu, yang mereka menganggapkan mereka tak akan hidup balik semula. Kalau dah mati jadi tanah, tulang reput, hancur, apa hidup-hidup balik? Tak ada. Tok nenek kita yang mati pun tak ada seorang pun balik. Oh, dia punya hujah tok nenek selalu. Maka Nabi Ibrahim AS akan bawa kepada kita al-usulus salasah.
Dia panggil usul salasa, 3 asas. 3 prinsip yang besar yang diajar oleh Nabi Ibrahim kepada kita. InsyaAllah kita akan belajar dalam ayat-ayat yang kita akan baca ini untuk memantapkan akidah, memantapkan kepahaman dan kepahaman kita tentang agama. Mari pelajar-pelajar kita belajar. Al-aslul awal, asal yang pertama, Nabi Ibrahim AS menyebut kepada kita dalil wahdaniyatillah. Dalil kepada keesaan Allah Azza wa Jalla, ini dia panggil dalil tauhid. Karena itu kita nak ambil dalil-dalil daripada Al-Quran, daripada sunnah ini dia panggil istiqra. Kita teliti ayat, maka para ulama mengatakan ayat ini menunjukkan dalil tauhid rububiyah. Tengok ayat ini pula tauhid uluhiyah, ketuhanan. Yang tadi ketuhanan. Yang ini tauhid asma' wa sifat. Ini tauhid tentang kenabian. Ini semua istiqra'. Bila kita sebut kata usul salah 3 asas, sama dengan Christian Trinity, kita kata ini orang tidur baca Quran. Tidak dapat memahami, tidak dapat mengambil istimbak yang jitu dalam tafsiran ayat. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada dalil yang pertama, ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Kamu hanyalah menyembah berhala-berhala, awsan yang diperbuat oleh orang. Berhala ni dia buat sendiri ke direka cipta oleh orang? Penempa yang buat. Dengan batu, dengan kayu, dengan logam, dengan besi, dengan timah. Yang kaya-kaya buat dengan emas. Toke-toke kebun dia di Arab tu buat dengan buah kurma. Berhala dia buat dengan buah kurma. Dia tempa-tempa jadi kurma, jadi patung tak situ. Bila habis makanan, habis musim panas, mula-mula hilang dia punya hidung Tuhan. Habis cabut telinga, cabut kali sekali dengan Tuhan, semuanya sudah habis dimakan oleh puak-puak dia. Allahul musta'an. Baik. Awsan, jadi Nabi Ibrahim AS berkata kepada kaum dia, apa yang kamu sembah itu adalah awsan. Awsan di makna asnam, berhala-berhala. Al-wasan, wasan ni makna jenis sembahan yang disembah daripada segala benda yang diciptakan. Batu, kayu. Itu dia panggil dari sudut bentuk. Tuan-tuan tengok sikit. Ulama lughah kata awsanan ay asnaman. Kalau kata wasan, al-wasan tu benda yang disembah daripada batu, kayu. Dan juga wasan juga benda yang disembah bukan daripada bentuk. Seperti ideologi komunis itu termasuk dalam wasan, benda sembahan. Adapun sanamun itu makan musawwar, benda yang telah ditempa macam patung, itu dipanggil sanam. Ada juga yang mengatakan wasan itu semua yang diukir daripada kayu dengan batu. Sanam benda yang diukir daripada emas, perak dan juga nuhas, tembaga. Ini ulama bahasa duk bahas. Kalau kata wasanan, tempahan berhala daripada batu, kayu, jas ni kapur, maknanya daripada bentuk kapur, bentuk semi, mozaik marmar, itu dia panggil wasan. Kalau kata sonam, itu daripada emas, perak dan tembaga. Ini ulama bahasa kata. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang ngaji bahasa itu menarik jugalah untuk kita bincang-bincangkan. Mana dia kata wasanan di sini dengan makna apa yang kamu sembah, tempahan ukiran yang kamu buat sendiri. Mung sembah ukiran yang kamu buat lain daripada Allah Taala, la tastahiqu syai'an min rutbatil uluhiyah. Tak layak langsung
nak jadi Tuhan. Dia pun kena buat. Dia orang yang ukir, tiba-tiba menjadikan dia Tuhan. Masya Allah. Satu. Wa takhluquna ifka. Tidak menyembah yang menjadikan, dan kamu hanya mengadakan penyembahan secara dusta. Bohong belaka kamu buat tu. Itu dia panggil tasna'una bi aidikum, kamu buat dengan tangan kamu. Kamu namakan dia Tuhan. Kamu telah mereka pendustaan kepada suatu ibadat yang direka. Ini kata di para ulama. Ay taquluna kadziban, kamu bohong semua tu. Bohong, buat berhala dengan tangan, lepas tu jadi Tuhan. Macam mana? Baik. Itu hujah yang pertama tentang apa? Dalil kepada tauhid. Mana untuk tauhid ni dua hujah. Usul salasa, al-aslul awal, Nabi Ibrahim sebut tentang tauhid. Dalam tauhid ada dua hujah. Hujah yang pertama, berhala itu yang kamu tempa, yang kamu ukir, kamu sembah. Tak ada apa. Dalil yang kedua, tengok ayat yang sama lagi. Ini dia panggil dalil mahsus. Kita buat bandingan dengan benda yang kita nampak. Manusia ni dia suka tengok benda nampak. Tengok ayat ni. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya benda yang kamu sembah yang lain dari Allah itu tidak berkuasa memberi rezeki kepada kamu. Ini bahasa dia panggil dalil mahsus. Dalil yang boleh dipikir oleh orang kafir ke orang Islam. Bila sebut bak makan minum ni celek mata belaka. Betul tak? Tak ada makanan. Tak ada makanan. Itu dia panggil, Allah Ta'ala bawa pada kita, berhala yang kamu sembah itu tak boleh beri rezeki kepada kamu. Kenapa kamu sembah dia? Patut mung tu, dia sembah mung. Kamu ukir dia, kamu ni dia sembah kamu. Sebab kamu yang ukir dia. Buat dia comel, buat dia huduh, buat macam-macam. Dalam, maka oleh kerana kita sudah tafnid, kita sudah condemn sembahan dia, maka Tuhan kata, berhala kamu tak boleh beri rezeki. Fabtaghu 'indallahir rizqa. Oleh itu carilah rezeki dari sisi Allah, jangan cari dengan berhala. Wa'buduhu washkurulah. Dan sembahlah ia akan dia, yakni sembahlah akan Allah serta bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un. Kepada Allah jualah kamu akan dikembalikan. Ibrahim memperkenalkan siapakah Allah, siapakah Tuhan yang patut disembah. Yang pertama siapa? Tuhan yang memberi rezeki pada kamu. Oleh itu, naklah kamu sembah Allah, bersyukur pada Allah, dan kamu akan dikembalikan kepadanya. Maksudnya bila kamu mati, kamu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil al-aslul awal, asal yang pertama, dalil tauhid, jelas kepada kita dua dalil. Sekarang ini kita berpindah kepada ayat 17, dia panggil dalilul ala risalah. Dalil yang menunjukkan kenabian ataupun kerasulan. Dalil kenabian atau kerasulan. Tengok ayat 17, ayat 18. Ayat 18. Wa in tukadzibu faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan jika kamu terus-menerus mendustakan ajaran agama Allah yang aku sampaikan kepada kamu, dua-dua boleh pakai ini. Ibrahim boleh pakai, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga boleh guna. Maka sesungguhnya umat-umat yang sebelum kamu telah juga mendustakan rasul-rasulnya
Dan ingatlah tugas Rasul hanya menyampaikan dengan penjelasan yang terang nyata. Mana kita kata ayat ini tentang kenabian. Tugas Nabi alaihimussalatu wassalam menyampaikan kepada kaumnya perjalanan agama, perjalanan syariat, perundangan Islam itu balaghan wadihan, jelas, nyata, muwaddihan lil haq, menyatakan kebenaran, cuma walaysa alaihi hidayatuhum, tidak ada kuasa di tangan Nabi hidayah penerimaan. Orang kena terima, itu dia panggil hidayatut taufiq, di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Yang ada di tangan Nabi, di tangan Rasul, di tangan pengikut-pengikut Nabi, para pendakwa, hidayatul irsyad, memberi bimbingan. Kita boleh beri bimbingan, tetapi kita tak boleh beri hidayah. Orang boleh terima, orang boleh kabul apa yang kita ajar. Kita kata alhamdulillah, inilah yang kita belajar. Jadi tamaklah para pelajar sekalian, itu dalil tentang kenabian. Kita berpindah pula kepada al-aslus tsalis. Asal yang ketiga dalam hujah Nabi Ibrahim AS yang sangat mantap ini, dia panggil al-hasyru wal-ba'ts wan-nusyur. Kumpul semula, bangkit balik selepas mati. Itu dia panggil kuasa Allah Azza wa Jalla nak bagi tahu kepada orang-orang yang beriman supaya mantapkan akidah, orang-orang kafir supaya berfikir untuk menerima hujah-hujah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla ini. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, tengok ayat 19. Ayat 19. أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Tidakkah mereka melihat dan memikirkan bagaimana Allah menjadikan makhluk-makhluk pada mulanya? Mu tengok tak permulaan Tuhan ciptakan makhluk tanpa contoh. Tak ada model yang nak diikuti, tapi Allah Ta'ala yang ciptakan. Kemudian Allah akan mengembalikannya hidup semula sesudah matinya. Jadi makhluk ni, kita tengok pokok lah, mula-mula tak ada. Biji tumbuh hijau, kering balik, mari hujan pula naik. Ini contoh. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah. Tengok nota di bawah. Senang menarik kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman ini. Dia ada nota penjelasan. Walaupun ringkas tapi padat. Padat ataupun padu kata orang. Tengok nota 1344. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalil-dalil yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya serta tugas rasul-rasul yang diutuskannya, maka dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya diterangkan tentang kebangkitan makhluk-makhluk hidup semula pada hari akhirat. Ini dalil al-ba'si, bangkit semula. Yakni golongan yang engkar akan hari akhirat itu, tidakkah mereka melihat dan memikirkan kejadian diri mereka sendiri yang telah diciptakan oleh Allah daripada tiada kepada ada. Puak-puak anti. Sekarang ni banyak anti kan. Anti kebangkitan semula ni. Mu tengok mu tu. Mu dulu ada ke tak ada? Tak ada pun. Sekarang ni muncul atas dunia. Bila muncul, lawan Tuhan. Masya Allah. Lepas kejap lagi kamu tak ada balik. Tengok situ. Dan dirinya diberinya panca indera dan akal fikiran serta usaha ikhtiar
untuk menempuh hidup dalam dunia ini. Kemudian mereka dimatikan. Ada yang panjang umur, ada yang pendek umur. Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu tentulah amat mudah baginya menghidupkan mereka semula pada hari akhirat kelak untuk dihisab dan diberi balasan. Mudah bagi Allah SWT. Apa yang payah bagi Tuhan? Allahu Akbar. Mudah sangat-sangat, kan? Ini dipanggil penjelasan tentang kuasa Allah Ta'ala nak bangkit semula. Jadi kita ada dua di sini. Tauhid, risalah dan bangkit semula. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat 20. Bagaimana cara nak berfikir tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini cara kita nak fikir tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla untuk orang kafir dan kita sendiri pun. Ayat 20. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalq ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi. Allah Ta'ala suruh kita kata, suruh Nabi SAW kata kepada puak-puak kafir, mengembaralah kamu di muka bumi, serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiada sesuatu. Apa yang pelik bagi Allah? Tengok nota di bawah 1, 3, 4, 5. Dengan tujuan supaya bertambah jelas lagi dalil kekuasaan Allah, mereka diperintahkan keluar mengembara di muka bumi untuk mengkaji asal usul kejadian makhluk-makhluk yang berbagai-bagai keadaannya. Kerana Allah Ta'ala yang menciptakan semuanya itu amat berkuasa menciptakannya semula pada hari akhirat kelak dalam bentuk kejadian yang baru. Jadi kita tak berhenti lama di sini para pelajar sekalian, sebab sudah banyak kali kita tadabbur ayat-ayat yang menyebut tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla ini. Baik, kita pergi pada ayat 21. Masih lagi dalam hujah kepada puak kafir supaya berfikir. Tengok ayat 21. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Allah menyeksa sesiapa yang dikehendakinya, iaitulah orang-orang yang engkar, dan Allah juga yang memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya, iaitulah orang-orang yang beriman. Kita tak payah nak cakap banyak dalam bab ini. Ada ulama kata tidak mustahil bagi Allah, tidak mustahil bagi Allah. Dia nak azab orang yang taat, dia nak bagi syurga pada orang yang derhaka. Itu kuasa Allah, tapi tidak munasabah. Allah janji macam ni, dia buat macam ni. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi janji. Kita boleh kata semua tak mustahil. Sebab itulah hari ni pelik-pelik timbul ni. Bila kita tengok dalam video kajian tentang ajaran sesat ni, tidak guna hujah itulah tak mustahil bagi Allah. Apa salahnya Allah Ta'ala nak keluarkan Nabi daripada kubur, duduk cokoh sini, mari Tok Syekh mana-mana bersalam dengan Nabi, terima zikir, terima. Kita kata betul lah, tidak ada kuasa Allah Ta'ala, tak ada siapa, tak ada terhad. Tuhan nak buat apa saja boleh, tapi kita kena tengok kepada dalil, tengok kepada keadaan realiti, tengok kepada banyak lagi perkara yang kita perlu lihat. Jangan duduk main kerah kepala begitu saja lah.
Wa ilaihi tuqlabun, kepada Allah kamu akan dikembalikan. Ayat yang ke-22 masih lagi dalam perbincangan hujah. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama' wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tengok ni. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Dalam ayat yang lepas, Allah kata dia akan kembalikan kamu semula ayat akhirat. Jadi mungkin ada orang dakwa, tak apalah Tuhan nak kembali pun kita lari. Dia ingat ke macam atas dunia ni, korek-korek penjara keluar boleh lari. Nah, pakai pakaian sembunyi-sembunyi, lolos kata orang, meloloskan diri ke negara jiran. Lepaslah tu. Melah, dengan atas dunia ni boleh lah. Atas dunia ni boleh lah kan. Tapi apa? Di akhirat nak lari ke mana? Atas dunia pun tak boleh lari. Kena tangkap balik ke kerajaan. Mana jangan duk mikir nak lari. Melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak juga di langit sekalipun. Dan kamu tidak akan mendapat sebarang pengawal dan penolong yang lain dari Allah Azza wa Jalla. Jadi ayat ni Allah Ta'ala bagi, dia panggil nak tolak hujah puak kafir yang mengatakan mereka ni boleh lepas, mereka boleh bebas, mereka boleh lari. Allah kata tak usah duk mikirlah, mu nak pergi ke mana? Ke mana kamu nak pergi? Memang tak akan lari. Masya Allah. Tengok ayat yang terakhir dalam perbincangan kita ini, ayat 23. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Dan orang-orang yang kufur, engkar akan ayat-ayat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat tu ada dua tanda. Satu dia panggil ayat syar'iyah, satu lagi ayat kauniyah. Ataupun ayat yang dibaca Quran, ataupun ayat yang dilihat alam. Dua-dua ayat. Mana siapa yang kufur engkar akan ayat-ayat keterangan Allah yang ada di hadapan dia, Qurannya sudah jelas, ataupun ayat-ayat yang boleh dilihat, makhluk-makhluk yang ada depan mata kita ini, engkar. Dan engkar dan akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti, mereka tetaplah akan menjadi orang-orang yang putus asa dari rahmatku. Bila di akhirat esok, mereka akan putus harap dah, tengok, tak jadi dah lah. Ingat ke boleh, ingat ke macam ni, ingat ke tak ada apa dah yang mereka boleh buat. Mereka tak akan lepas daripada azab Allah. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Itulah kata di ayat ini memberi kepada kita bahawa makhluk setara mana hebat pun, mereka tak boleh lari daripada kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Di dunia, dan juga di akhirat nanti. Para pelajar sekalian, kita break setakat itu dulu. Ayat 24, itu hujah Nabi Ibrahim AS. Hujatut Tauhid. Pasal itulah Hana kata, setiap kisah mesti ada apa? Ada episodnya tersendiri yang Allah Ta'ala nak kisahkan kepada kita. Di dalam ayat yang akan datang, ayat 24, fama kana jawab qaumi, apakah hujah balas kaum Nabi Ibrahim kepada dia? Adakah diajak berdebat ataupun diajak berakta untuk menangkap Nabi Ibrahim AS? Baik para pelajar, seperti biasa kita kembali kepada penutup
dan juga beberapa fawaid tarbawiyah wal ilmiyah, faedah-faedah pendidikan dan ilmu yang kita boleh ambil daripada ayat yang kita baca ni 16 hingga 23. Yang pertama, yambu'ul khairi wa asluh. Sumber, yambu' di mana sumber mata air tu, dia panggil yambu'. Sumber kebajikan itu duduk di mana? Tuan-tuan tanda, duduk di ikhlasul abdi li rabbih. Keikhlasan kita beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, itu sumber mana? Sumber kebaikan yang kita boleh miliki. Sebagaimana Allah Ibrahim sebut di sini, u'budullah iz qala liqaumi ya'budullah, sembahlah Allah Taala. Wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Di sumber kebaikan kita tu di mana? Pergantungan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan bergantung kepada makhluk. Makhluk ni boleh minta tolong, tapi pergantungan hati itu kita hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil ikhlas al-ibadatu lillah. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan kepada ikhlas, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fa'budhu wa tawakkal alaih dalam surah Hud 1, 2, 3. Ini ayat ni kepada kita, ayat pergantungan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Faedah yang kedua, fabtaghu 'indallah ar-rizqa wa'buduhu. Hendaklah kamu minta rezeki di sisi Allah Ta'ala dan sembahlah Allah. Ayat ini memberi faedah kepada kita, ai ibadatan yaqbaluha Allah Ta'ala. Ibadat yang kita buat ini yang Allah Ta'ala terima dengan dua syarat. Syarat yang pertama, khalisan anis syirki, bebas daripada segala bentuk syirik, maknanya ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, mengikut apa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ketiga, innama ta'buduna min dul awthanan wa takhluquna ifka. Tengok ayat ni. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang mereka menyembah berhala-berhala yang dia ukir sendiri, dan mereka juga telah mengadakan pembohongan. Fa akhbara annahum yakhluquna ifkan qabla an-nahy. Jadi dalam ayat ini, tengok ayat, Allah Ta'ala cerita tentang mereka ni buat ibadat sembahan dia tu hak dia reka sendiri. Kemudian mereka buat pendustaan, pembohongan, kemudian mari larangan. Apa faedah kita nak baca di sini? Ulama mengatakan bayanu qubhi amal kufar qabla an-nahy. Sebelum kita larang apa-apa, kita kena nyata dulu keburukan benda tu. Sebelum Rasul engkar kepada perbuatan kaumnya, dia nyatakan, ini syirik, ini khurafat, ini bid'ah, ini mungkar, nyatakan, kita larang. Dikata itu lebih salah satu daripada uslub hujah. Kita kata tak boleh buat ni, judi ni benda tak baik, gini, barulah jangan buat. Itu dia panggil uslub. Nyatakan keburukan benda tu, kemudian diengkar. Yang keempat, innama ta'buduna min dun awsanan. Awsan, banyak jenis sembahan. Banyak jenis sembahan kamu buat kafir, menunjukkan kepada banyaknya perpecahan. Hak ni sembah kayu, yang ni sembah batu, yang ni sembah matahari, yang ni sembah patung, perut buncit, mata luas, yang ni tangan banyak, macam-macam. Maka kita hanya sembah Allah yang esa, Allah yang tunggal, Allah la syarika lahu, satu ya. Jadi umat Islam itu bersatu di atas sembahan kita hanya satu kepada Allah Azza wa Jalla.
kitab hidayah petunjuk kita satu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Yang kelima, wa takhluquna ifka, kamu mereka-reka pembohongan. Bahawa pembohongan itu dibuat oleh makhluk untuk nak mencari hujah, nak membenar, kata orang nak menegak benang basah. Itu istilah orang sastra, dia kata menegak benang basah. Nak tegak benang basah buat apa? Benang tak basah pun tak boleh nak tegak. Apalagi kalau nak tegak benang yang sudah basah, lagi dahsyat. Kan para jemaah sekalian, itu dia panggil kita ni duduklah di atas alam realiti. Jangan duk cari benda basah, jangan duk cari benda yang tak baik. Asalkan benda tu engkar, benda tu mungkar, maka jangan sekali-kali kita buat. Allahu akbar. Baik, mari kita mantapkan hujah kita. Jangan duk main basah-basah hujah, jangan. Yang keenam, Allah Ta'ala sebut kepada kita dalil mahsus. Ini bahasa Arab kata mahsus. Apa dia mahsus? Dalil yang kita nampak. Apa dalil yang kita nampak? Iaitu rezeki. Rezeki ni Allah Ta'ala yang beri. Fabtaghu indallah ar-rizqa. Kamu mintalah dengan Allah Ta'ala rezeki. Habis pakai berdoa saja, tak pergi kerja. Itu orang tak betul nama macam tu. Kita hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut realiti kehidupan, kita kerja sama kerja. Buka kedai sama buka kedai, buka kebun sama buka kebun. Tapi orang ni kebun dia menjadi. Orang ni buka kedai, Masya Allah, sampai beratus orang nak beli makanan. Orang ni buka kedai, sampai kata orang kau duduk hambak lalak ya. Tak ada orang mari beli. Macam-macam. Maknanya pintu sama-sama buka kedai. Yang ni kedai makan, ni kedai makan. Ini kedai gunting, ni kedai gunting. Tapi yang ni penuh, yang ni tak ada orang. Itu dia panggil pintu rezeki itu daripada Allah. Allah Ta'ala yang buka hati orang supaya pergi. Jadi kita kena usaha buka kedai, tapi kita kena usaha berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah rezekikan kita melalui jalan ini. Dengan orang datang, orang suka kepada produk yang kita jual. Itu dia panggil rezeki itu di tangan Allah. Yang ketujuh, wa ma 'alar rasuli illal balagh. Kerja Nabi alaihi wassalatu wassalam hanya menyampaikan. Bukan kerja Nabi, bukan kuasa Nabi, boleh apa? Boleh memberi hidayah taufik kepada manusia, tak boleh. Nabi hanya boleh apa tuan-tuan? Boleh beri bimbingan, menyampaikan perintah Allah Azza wa Jalla, tapi yang memberi hidayah Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ke-8, wa ilaihi tuqlabun. Tengok dalam ayat kita ni, wa ilaihi tuqlabun. Fabtaru indallahi rizqa wa'budu. Mana kamu ni semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita kata kita nak kembali kepada Allah, di situlah kita kena buat yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Maknanya ayat ini at-tahzir daripada kita menyalahi arahan Allah Azza wa Jalla. Jangan berani-berani nak menyalahi ajaran Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab apa kita tak berani? Sebab kalau kita menyalahi ajaran Allah, bermakna kamu akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti. Bagaimana kamu nak jawab? Bagaimana kamu nak hujah? Bagaimana kamu nak berdepan dengan Allah Azza wa Jalla? Dia tak boleh nak buat apa dah kita tu. Baiklah para pelajar sekalian. Yang ke-9, walladzina kafaru bi ayatillah ulaika yaisu. Puak-puak kafir di akhirat esok putus harap. Tak ada lagi harapan. Punah sudah. Angan-angan dia sudah punah. Maka di sini ayat ini menunjukkan kepada seorang mukmin, orang yang beriman, jangan putus harap dia daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Orang yang beriman jangan sekali-kali putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab rahmat Allah Ta'ala luas. Kata, sehingga
bila seorang mukmin nak mati, Nabi pesan, "Falyuhsin az-zanna billahi azza wa jalla." Hendaklah kita berbaik sangka dengan Allah. Allah yang beri rezeki, Allah yang beri kepada kita iman, Allah yang beri kepada kita hidayah. Sekarang ni saya nak pergi bertemu Allah, kita harap Allah Ta'ala kabul amalan yang kita buat. Allah Ta'ala maaf kesalahan yang kita lakukan. Allah Ta'ala rahmat perjalanan kita. Itulah dia panggil, bila kita nak mati, yuhsinuz zanna billah. Jangan kata, aku ni tak tahu dah, dosa banyak, itu banyak. Tak buat apa dah. Nak taubat sudah tutup pintu. Nak buat ibadat sudah nak mati. Jadi masa tu hanya masa mengharapkan keampunan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, Allah Ta'ala perintahkan, qul siru fil ardi fanzuru. Kamu berjalan atas muka bumi dengan jalan sebagai pengkaji, melihat keagungan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla di atas muka dunia ini. Tengok di atas muka dunia ini. Jadi kalau berjalan saja, kata orang menghabiskan, zaman dulu, menghabiskan roll Kodak zaman itu kan, kamera ambil gambar serik-serik ni. Zaman kita ni menghabiskan space, memori kamera je, selfie sana, selfie sini, tapi tidak berfikir, maka ini satu kerugian yang besar. Jadi para pelajar sekalian, insya-Allah, ayat 24, fama kana jawab qaumi, setelah mantap hujah Nabi Ibrahim, apa jawapan kaum dia? Adakah mereka akur? Adakah mereka beriman? Ataupun sebaliknya? Kita tengok dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.